Projek sokongan sosial untuk gelandangan di Sibu bakal beroperasi tidak lama lagi setelah diluluskan pada tahun lalu. Juga laporan hari pertama sesi persekolahan untuk pelajar sekolah menengah di Sarawak. Laporan lanjut kita bersama Bumawin di RTM Kuching. Silakan Bumawin. Baik, terima kasih Nur Laila. Salam sejahtera dan salam hormat. Seramai 184,464 orang pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5 di negeri ini memulakan sesi persekolahan bersemuka hari ini. Ia melibatkan sebanyak 193 buah sekolah menengah yang dibuka selepas hampir 4 bulan mengikuti sesi pembelajaran di rumah. Tinjauan kru RTM di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tunku Abdul Rahman, Petrajaya Kuching mendapati pembukaan sesi persekolahan berjalan lancar. Seramai 1,200 pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 5 sekolah tersebut memulakan sesi persekolahan mereka. Pihak sekolah turut menyediakan 2 laluan masuk iaitu laluan khas untuk pelajar dan laluan untuk guru serta kaki tangan sekolah. Kawalan ketat dilaksanakan di pintu pagar sekolah bagi memastikan orang awam termasuk ibu bapa tidak memasuki ke kawasan sekolah kecuali atas urusan penting. Guru ditugaskan di pintu masuk bagi memastikan semua pelajar mengikut garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah bersemuka dalam norma baharu 2.0. Bagi sekolah-sekolah di bawah bahagian Kuching, sebanyak 26 buah sekolah menengah dibuka hari ini walaupun daerah Kuching masih zon merah. Manakala bagi daerah Padawan, 15 buah sekolah menengah dibuka, 4 buah di Bau dan 3 buah lagi sekolah di Lundu turut memulakan sesi persekolahan bersemuka hari ini. Sementara itu, sesi persekolahan sebuah sekolah menengah ditangguhkan iaitu di Dalat yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Tempat transit gelandangan TTG yang pertama di Sibu bertempat di bangunan Maksak Lama dijangka siap Ogos tahun ini. Tempat transit itu merupakan projek sokongan sosial untuk komuniti gelandangan di Sibu yang telah diluluskan kerajaan negeri pada tahun 2020. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Hajah Fatimah berkata, apabila siap TTG itu mempunyai kapasiti untuk 40 orang gelandangan pada satu-satu masa. Kos naik tarafnya ialah RM457,000. Sifat bocah channel yang untuk naik taraf dan kita juga telah diluluskan peruntukan sebanyak RM228,000 sebagai bantuan untuk memulakan operasi nanti. Beliau menyatakan demikian selepas melawati TTG Sibu. Jelasnya penubuhan TTG adalah untuk menyediakan kemudahan transit untuk gelandangan menumpang tidur serta makan percuma pada waktu malam. Ia juga menyediakan khidmat bersepadu bagi saringan kesihatan fizikal, mental, emosi dan ujian pengesahan penyalahgunaan substans selain bantuan rujukan kepada agensi yang berkaitan. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Fatimah berkata pihak kementeriannya juga akan melakukan pendaftaran imunisasi COVID-19 bagi melindungi komuniti gelandangan di seluruh Sarawak. They also will register for vaccination. So they also will be protected against COVID-19. Jadi kumpulan gelandangan bukan saja di Sibu ini, di bahagian-bahagian lain juga proses pendaftaran akan dilakukan. Program Info on Wheels IOW Anjuran Jabatan Penerangan JAPEN memberi fokus kepada menyedarkan masyarakat tentang kepentingan pendaftaran vaksinasi COVID-19 demi kesejahteraan bersama. Pengarah JAPEN Sarawak Swadi Guliling berkata, IOW merupakan usaha jabatan itu untuk menyampaikan maklumat berterusan berkaitan dasar dan makluman semasa kerajaan. Jelasnya ketika pandemik COVID-19 ini, usaha tersebut ditumpukan bagi mewujudkan kesedaran dalam kalangan masyarakat untuk mengamalkan norma baharu serta mematuhi prosedur operasi standard selain program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Sejak Januari lepas, program IOW telah berlangsung di lebih 4,000 lokasi seluruh Sarawak. Ia bukan hanya terhad kepada pengedaran risalah, malah melibatkan komunikasi bersemuka mengenai pendaftaran vaksinasi dan proklamasi darurat. Swadi menyatakan demikian dalam program IOW di Pusat Penjajah Sungai Sarike dan sekitar Taman Merdeka di Sarike.
Kerjasama erat antara kerajaan negeri dan persekutuan dapat memudahkan pelaksanaan projek-projek pembangunan di negeri ini. Bekas Setiausaha Persekutuan Sarawak, Datuk Muhammad Shahabuddin Omar berkata, sebagai penggerak kepada program dan dasar kerajaan, pejabat awam perlu mengekalkan kerjasama dan hubungan baik ini demi kemakmuran negara amnya. Jelasnya, penjawat awam perlu meletakkan diri sebagai penerima perkhidmatan agar memahami keperluan masyarakat, seterusnya dapat memastikan perkhidmatan yang diberikan memberi manfaat kepada rakyat. Beliau turut berterima kasih kepada kerajaan negeri kerana tidak mengabaikan penjawat awam persekutuan, termasuk memberi insentif bagi menghargai penjawat awam persekutuan di negeri ini. Datuk Muhammad Shahabuddin berucap dalam majlis Sekalung Budi Jasa Mudi Kenang di Kuching. Majlis tersebut diadakan bagi mengenang jasa Datuk Muhammad Shahabuddin yang bersara wajib setelah berkhidmat sebagai Setiausaha Persekutuan Sarawak bermula 2016 sehingga 3 April lepas. Terdahulu, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Datuk Amar Jaul Samion, dalam ucapannya berterima kasih atas kerjasama yang diberikan oleh Datuk Muhammad Shahabuddin dalam memacu pembangunan perkhidmatan awam berkualiti di negeri ini. Jelasnya, ini telah memastikan segala projek di bawah seliaan Pejabat Setiausaha Persekutuan dilaksanakan dengan cekap dan efisien serta memenuhi ekspektasi pelanggan dan rakyat. Baik, saudara, jika disebut mengenai rancangan bermukun di radio, semestinya ia amat sinonim di Radio Televisyen Malaysia RTM, khususnya Sarawak FM. Ini kerana RTM merupakan pengasas kepada kelahiran rancangan bermukun di radio. Bersempena Hari RTM ke-75, kami menyingkap pengalaman salah seorang bekas penerbit rancangan tersebut, Ahmad Rahman, dalam mengangkat rancangan bermukun dari hanya diminati oleh orang-orang lama kepada pelbagai lapisan masyarakat. Baik, bersama wartawan Jamaliate untuk butirannya. Ahmad Rahman menggalas tanggungjawab sebagai penerbit rancangan bermukun di Sarawak FM sekitar awal tahun 2000 bagi mengambil alih daripada penerbit ketika itu, iaitu Allahyarham Abdillah Mat Nor. Menyedari ketika itu bermukun hanya diminati oleh mereka yang berusia, timbul ilham dan beliau tekad untuk menarik kaum belia dan remaja menjadi pengikut baharu sebagai antara pembaharuan yang dibawa. Usaha itu dipermudahkan melalui perjanjian persefahaman MOU antara RTM dan Radio Televisyen Brunei serta agensi-agensi luar. Melalui MOU tersebut, beliau bersama ahli mukun berpeluang melihat penerbitan rancangan bermukun di lokasi oleh pihak RTB dan agensi luar dan kaedah yang digunakan untuk menarik minat generasi muda. Justru pengalaman tersebut memberi idea kepada Ahmad untuk menyeragamkan irama kontemporari di samping irama klasik dalam penerbitan rancangan bermukun di radio. Dan yang menjadi kebanggaan saya ialah bukan saja masyarakat Melayu yang meminatinya, bahkan masyarakat Iban dan juga Bidayuh yang ingin untuk menyertai rancangan ini secara udara. Bersempena Hari RTM ke-75, Ahmad yang telah bersara wajib sejak 2 tahun lepas berharap RTM terus unggul dalam menerbitkan rancangan bermukun di radio ini. Alhamdulillah, syukur pada RTM untuk memberi ruang besar untuk menerbit mukun ini. Kita mengharapkan dengan adanya Hari RTM ini tetap unggul untuk menerbitkan satu rancangan mukun ini dan kekalkannya ia supaya hanya lebih bersistematik lagi untuk diterbitkan, bukan saja untuk kalangan masyarakat Melayu, bahkan boleh menjadi lambang untuk kita bersatu padu. Ketika ini, rancangan tersebut terus menjadi antara program yang popular di RTM dan dinamakan Johor Bermukun yang bersiaran setiap Sabtu pada pukul 10.10 malam hingga 12.30 malam selain penerbitan Johor Bermukun di lokasi. Jamaliate, Berita RTM. Baik, saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan, Lela.